Okey, hari ni kita nak sambung semula tentang bahagian fungsian. Okey, boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey. Boleh. Mahu tak mahu kita kena belajar daripada buku teks. Okey. Kalau last minute nak study pakai nota boleh. Okey. Tapi kalau nak belajar daripada mula, kita kena tengok buku teks lah. Sebab ada banyak huraian yang boleh kamu jadikan sebagai huraian dalam menjawab peperiksaan. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang bahagian fungsian pembelian. Okey, dalam bahagian fungsian pembelian ni dia ada carta, okey, tata cara pembelian yang kamu kena ingatlah, kena hafal. Apa sahaja gambar, okey, grafik yang ada dalam buku teks kena hafal. Okey, itu sangat penting. Okey, bahagian fungsian pengeluaran. Dah sentuh ke? Lupa dah. Okay, tak apalah, kita masuk ini bahagian fungsian pengeluaran. Kalau dah pun tak apalah, kita ulang balik. Okey, bahagian fungsian pengeluaran ialah proses menghasilkan barang melalui proses transformasi yang menukarkan input kepada output bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Okey, tujuan dia ialah supaya dapat memastikan setiap aktiviti pengeluaran yang dijalankan dapat mengurangkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Okey, so bahagian fungsian pengeluaran ni mestilah berfungsi dengan baik, cekap dan sistematik dan berkesan. Okey, supaya dapat kurangkan kos-kos. Maksudnya tidak berlaku pembaziran dekat bahagian fungsian pengeluaran ni. Sebab dia melibatkan apa? Bahan mentah. Melibatkan bahan mentah. Okey, bahagian fungsian pengeluaran, dia punya peranan dia menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okay, barang yang dan perkhidmatan yang dihasilkan mestilah mematuhi aspek dan standard kualiti yang ditetapkan. Okey, yang kedua, memenuhi keperluan dan kehendak. Okey, jadi keperluan kehendak manusia ni perlulah dipenuhi. Okey, sebab banyak barang dan perkhidmatan dalam pasaran kan. So perlulah, maksudnya dia kena menghasilkan yang menepati kualiti dan permintaan pasaran. Okey, menukarkan input kepada output. Okey, contohnya output input ni ialah bahan mentah sebenarnya, lebih kepada bahan mentah ataupun dia ada 4 jenis: tanah, buruh, teknologi, bahan mentah. Okey, dia akan mengalami proses transformasi. Okey, ada proses-proses dia menjadi output. Output ni sama ada produk, okey, ataupun cita rasa, okey, ataupun kenalah tengok sama ada menepati kualiti yang ditetapkan. Okey, itu dah masuk dah ni yang cikgu cakap lah, contoh bahan mentah daripada getah, getah tu ditukarkan menjadi apa? Selipar, jadi produk tertentu. Okey, dia ada 3 kawalan. Kawalan awalan. Okey, kawalan awalan ni ialah untuk memastikan semua input atau bahan mentah tu berada dalam keadaan baik dan berkualiti. Okey, sebelum nak transform dia ke bentuk lain. Kemudian kawalan semasa. Okey, kawalan semasa ini biasanya di bawah tanggungjawab pengurus bahagian. Pengurus. Okey, dia ada 3 jenis kawalan semasa bawahnya, iaitu kawalan pengeluaran. Maksudnya dia kena pastikan proses pengeluaran berjalan lancar. Okey. Kemudian kawalan utility mesin, kena pastikan bahawa mesin semua berada dalam keadaan baik. Okey. Siapa yang menggunakan mesin, kalau rosak kena baiki. Okey, dan kena buat penyeliaan mesin secara berkala.
Ni lebih kurang okey, ni belum belajar lagi yang form 5 Maksudnya kamu bagaimana kamu menguruskan mesin tu lah, sumber fizikal yang ada. Mesin ni sebenarnya sumber fizikal. Okey, kemudian kawalan staff. Okey, kawalan staff ni ialah pekerja lah. Maksudnya kena pastikan semua pekerja bekerja secara efektif, efisien dan fokus terhadap sasaran pengeluaran. Okey, syarikat kata nak mengeluarkan 50,000 pasang kasut selipar dalam masa 1 bulan. Okey, so kena pengurus bahagian ni kena pastikan semua staf dia bekerja dengan baik. Okey, kemudian kawalan selepas. Okey, kawalan selepas tu maksudnya produk tu dah terhasil. Okey, dah berlaku proses transformasi daripada input kepada output. Okey, sekarang ni adalah masanya untuk memeriksa kualiti terakhir. Okey, bagi memastikan produk yang dihasilkan berada pada standard yang betul. Okey, pemeriksaan standard ni bolehlah dibuat secara manual. Okey, secara manual tu kita lah manusia lah tengok sendiri kan. Kalau dekat selipar tu tengok kan. Ataupun secara automatik. Okey, mungkin ada mesin jentera yang boleh memeriksa kualiti kan. Okey, boleh tengok adakah selipar tu bahan reject kan. Ada yang selipar dah koyak Okey, so ada manual ataupun automatik. Okey, kemudian bahagian fungsian pemasaran pun dah masuk itu rasanya. Okey, aktiviti mencipta nilai barang, penentuan harga, promosi dan pengedaran produk. Okey, fungsi dia adalah melakukan pertukaran antara dua pihak iaitu pembeli dan penjual. Okey, dalam bahagian fungsian ni ada sasaran pasaran iaitu kumpulan pengguna sedia ada ataupun bakal pengguna yang berpotensi untuk membeli produk. Okey, pengguna sedia ada lah, kamu punya pelanggan tetap kamu ataupun bakal pelanggan kamu. Okey, campuran pemasaran ada 4 iaitu dah terangkan 4P. Okey, produk, price, places ataupun tempat atau agihan dan promotion. Okey, setiap satunya itu cikgu dah terangkan. Okey. Kita teruskan pergi kepada bahagian fungsian agihan lah. Okey, pengagihan adalah barang atau perkhidmatan yang diagihkan oleh perniagaan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang tepat serta berada dalam keadaan yang baik. Okey, maksudnya kena pastikanlah agihan ni sampai ke tempatnya. Okey, sekarang ni cikgu nak orang lain pula baca. Okey, cuba beri tujuan bahagian fungsian agihan. Siapa ada dalam ni? Allah mak kau. Keluar pula. Afiq, cuba baca Afiq. Berikan cikgu tujuan bahagian fungsian pengagihan. Apakah tujuan bahagian fungsian pengagihan? Cuba bagi fakta je. Afiq ada? Kena baca cikgu. Jangan baca. Cikgu kata, okey, soalan cikgu, apakah tujuan bahagian fungsian pengagihan? Kamu bagi fakta je. Cikgu akan gariskan apa yang kamu baca. Apa tujuan dia? Bahagian fungsian pengagihan. Untuk memastikan setiap barang yang dikeluarkan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang betul. Okey, itu satunya. Lagi? Memastikan pemilihan setiap saluran agihan perlu bersesuaian dengan jenis barang yang hendak dipasarkan. Okey. Lagi? Memastikan pengangkutan yang digunakan juga bersesuaian dengan barang yang hendak diagihkan agar tidak berlaku pembaziran masa dan kos. Okey. Yang ketiga. Sebenarnya yang ni pun boleh jadi yang keempat fakta dia. Oh. Okey. So ada 4 tujuan bahagian fungsian pengagihan. Okey. Pertama, pastikan setiap barang dikeluarkan dapat diterima oleh pengguna pada masa dan tempat betul. Yang kedua, pastikan saluran agihan tu sesuai dengan barang. Kemudian, pastikan pengangkutan apa yang digunakan untuk
barang tersebut. Sebab, okey, yang keempat, agar tidak berlaku pembaziran masa dan kos. Okey, itu contohlah menentukan lokasi destinasi penghantaran. Okey, adalah contoh macam kurier kan, apa kurier apa, JNT lah, apa lagi, Citylink So kena pastikanlah macam mana cara nak menagihkan barang. Itu pun sejenis perniagaan juga kurier. Okey, peranan. Tadi tujuan, sekarang peranan. Okey, tolong bacakan peranan Amirul Hanif. Apakah, soalan cikgu, apakah peranan bahagian fungsian pengagihan? Memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepat. Okey. Lagi? Apa yang kedua? Yang kedua, memeriksa semua barang yang ditempah dan bertindak jika terdapat perbezaan atau kesilapan. Okey. Yang ketiga ada tak? Yang ketiga, ianya melibatkan aktiviti pengumpulan, pengangkutan dan pengedaran barang. Lagi? Lagi, ia juga berperanan untuk melengkapkan dokumen penghantaran, menyediakan jadual pergerakan kenderaan dan selesaikan masalah proses pengajian. Okey, jadi banyak kan dia punya fungsi lagi? Lagi. Ada sikit bawah ni. Memilih seorang yang berbeza untuk edarkan barang. Okey, sebenarnya ini peranan dia. Yang pertama, pastikan barang disimpan dengan baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepat. Contohlah kamu jual tudung kan? Tudung Nelofa. Okey. Jadi kamu proses apa bahagian fungsian pengeluaran tadi, dia dah keluarkan tudung. So bahagian Tak ada. Apa dia? Kejap tak dengar. Lagi sekali? Tak. Tadi cikgu saya bagi tahu yang cikgu cakap tadi je. Saya cuma ikut balik cikgu cakap tadi. Okey. Okey, so bahagian Maksudnya pagihan dia yang uruskan. labelkan. Okey, ataupun dia lah, kalau dia lah orang yang tulis alamat nak post ke mana. Okey? Ada admin yang sediakan lah maksud dia. Maksudnya apa? Ada admin yang sediakan lah. Yang buat sesuatu. Ya. Okey. Kemudian kena periksa adakah barang yang ditempah tu betul. Okey, itu fungsi dia. Kemudian kalau ada kesilapan, contohnya berlaku kesilapan, kena check. Okay, tudung ni yang pelanggan tempah ni warna kuning, hijau, merah, biru. Okey, so kena periksa dulu. Kena check semula ada kesilapan tak. Okey, juga bahagian fungsian pengagihan ni lah tempat mengumpul semua barang-barang yang telah ditempah. Okey, nak fikirkan nak angkut pakai apa, nak hantar kurier dengan apa. Okey, juga berperanan melengkapkan dokumen penghantaran. Nampak cikgu cakap tadi lah. Contohnya nak pakai Citylink. Okey, so dia kenalah uruskan dokumen dekat Citylink tu. Sediakan jadual pergerakan kenderaan ataupun selesaikan masalah proses pengagihan. Okey, maksudnya segala proses pengagihan ni adalah di bawah bahagian fungsian pengagihan. Maksudnya kalau ada suatu syarikat yang besar, okey, biasanya syarikat besar yang mengeluarkan produk, okey, mengeluarkan barang lah maksudnya, dia ada 11 lah bahagian fungsian ni dalam syarikat dia. Okey. So, untuk pengagihan ni sebenarnya dia ada 1, 2, 3, 4 jenis saluran. Okey. Saluran pertama dia ialah pengeluar kepada pengguna. Okey. Pengeluar kepada pengguna ini ialah lebih kepada direct selling lah, secara langsung. Okey. Tak ada orang tengah. Maksudnya daripada pengeluar, contohnya daripada Avon lah, kan? Avon, Kowe, terus kepada pengguna. Tak ada orang tengah. Okey, contoh barang atau perkhidmatan yang melibatkan saluran agihan ini ialah barang yang tidak tahan lama seperti barang pertanian. Okey,
Barang pertanian pokok-pokok nursery kan, nursery. Orang biasanya pemilik nursery tu dia lah yang tanam pokok, dia yang bubur dalam plastik hitam tu, apa, beg politina tu. Okey, dan dia buat nursery, dia jual. Terus pelanggan datang beli. Okey, kemudian barang bernilai tinggi seperti kapal terbang. Terus daripada pengeluar kapal terbang tu terus jual pada pengguna. Okey, tak ada orang tengah tanya ejen nak jual kapal terbang, tak ada ejen jual kapal terbang, tak ada. Okey, barang tempahan khas seperti pakaian, tailor lah, tukang jahit kan, terus kepada pengguna. Kemudian perkhidmatan profesional seperti khidmat doktor dan guaman. Cikgu pun terus pada pengguna juga kan. Dia maksudnya terus berhubung dengan pengguna, tiada orang tengah. Okey, yang kedua, pengeluar peruncit pengguna. Okey, saluran agihan ni melibatkan satu orang tengah saja, iaitu peruncit. Okey, pengeluar pasarkan barang pada peruncit, peruncit jual barang pada pengguna. Okey, jenis barang yang sesuai ialah barang yang memerlukan khidmat nasihat pakar dan barang tahan lama. Okey, contoh kosmetik, tayar, alat elektrik dan pakaian. Okey. Peruncit maksudnya kalau elektrik contohnya jual peti ais. Okey, pengeluar je Toshiba, Sharp kan, Samsung. So peruncit ni yang orang kedai tu lah yang jual, yang buka kedai elektrik tu. Okey. So dia perlukan nasihat lah, maksudnya kalau nak beli peti ais ni, nak beli berapa liter, bagaimana dia punya cara operasi peti ais. Pakaian pun sama, ini pakaian-pakaian yang dijual di kedai lah. Okey. Kalau yang tadi tu tukang jahit, yang ini pakaian yang dah siap. Okey, ini adalah pengeluar peruncit pengguna. Kemudian saluran ketiga yang lebih panjang, pengeluar pemborong peruncit pengguna. Okey, ada dua dia punya orang tengah, pemborong dan peruncit. Okey, biasanya pemborong akan membeli secara pukal. Maksudnya pukal ni ialah secara banyak-banyak sekali. Okey, daripada pengeluar, kemudian dipecahkan pukal pada kecil-kecil dan jual kepada peruncit. Apa contoh dia? Beli barang secara pukal, hantar pada peruncit. Contoh, dapat fikir tak? Contoh apa? Barang apa? Beras. Beras, okey, kilang beras kan? Okey, kilang beras, mana kilang beras kat mana-mana tah. Kemudian pemborong Faiza tu dia pun belilah daripada kilang beras tah, apa jenama. Okey, dia beli beras dia beli beras yang ada standard tertentu. Okey. Dia jual beras basmati, okey, Herbaponi kan. Okey, so dia beli beras dalam standard tertentu dan dia packkan semula kan. Dia packkan semula okey dalam guni tu dan dia hantar kepada peruncit lah di kedai-kedai. Hantar kepada peruncit, peruncit pula jual kepada pengguna. Biasanya ialah barang keperluan harian. Okey, contoh gula, beras, barang dapur. Barang dapur ni barang dapur, sabun, bawang. Okey. Apa-apa je lah barang dapur. Okey, kemudian yang keempat ialah saluran 4, pengeluar, ejen, peruncit dan pengguna. Orang tengah dia ejen dan peruncit. Okey. Biasanya pengeluar akan melantik ejen untuk memasarkan dan mengedarkan barang kepada peruncit. Contohnya ialah pakaian berjenama. Okey. Buku dan majalah. Okey, pakaian berjenama contoh dia. Supreme. Dia ada ejen lah daripada pengeluar, okey, daripada kilang Supreme tu, kilang t-shirt Kemudian pada ejen pergi ke kedai sukan. Okey, kita ada keluarkan produk baru, t-shirt baru, okey. Alatan sukan. Okey, so kedai tu ambil lah barang-barang melalui ejen dan jual di kedai dia kepada pengguna. Buku pun sama juga. Okey, syarikat buku
Lantik ejen ni akan pergi ke kedai-kedai buku yang ada, pasar raya yang ada, okey, untuk pasarkan dia punya buku lah, majalah pun sama. Okey, ringkasan peranan bahagian fungsian agihan. Baca ni, siapa ni suara nak dengar ni? Allah Akbar. Siapa ni? Nabil baca Nabil. Nabil Najibuddin. Baik, Cikgu. Ringkasan peranan bahagian fungsian agihan. Memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepat. Okey. Memeriksa semua tempahan dan bertindak jika berlaku perbezaan. Melengkapkan penghantaran dokumen. Okey. Menyediakan jadual pergerakan kenderaan. Menyelesaikan masalah proses pengagihan. Memenuhi kekurangan bekalan yang berlaku di sesuatu lokasi. Mengambil dan mengagihkan tempahan seperti yang ditetapkan. Okey. Membantu fungsian lain seperti pengeluaran dan jualan dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 peranan bahagian fungsian agihan. Okey, maksud memenuhi kekurangan bekalan yang berlaku di sesuatu lokasi. Yelah, maksudnya dia hantar barang kan, hantar barang yang ditempah, okey. Memang bahagian fungsi agihan dah label semua, dah hantar, tapi tiba-tiba rupanya barang walaupun dah check semua tapi tetap tak mencukupi, maka bahagian fungsian agihan ni lah bertanggungjawab, okey. Kena selesaikan masalah yang berlaku, okey. Masalah kesilapan ke apa, kena hantar semula, okey, kepada pengguna yang dah tempah tu lah. Okey, dan bantu bahagian pengeluaran dan jualan. Okey, so pengeluaran ni kan dia tukarkan proses daripada input pada output. Okey, so kena bantu fungsian lain lah. So sebenarnya semua bahagian fungsian ni dia saling berkaitan. Ya. Okey, kejap. Okey, ni contoh lah. Ni Osra eksklusif Zawara. Cikgu pun tak pernah pergi ni ha. Okey, nampaknya mereka adalah pengeluar pakaian lah. Okey. So kalau simpan barang dalam gudang. Ada juga perniagaan yang menggunakan kenderaan lain. Contoh lori, kereta api. Okey. Kapal. Okey, kemudian kita masuk sikit bahagian fungsian jualan. Di banyak bahagian fungsian. Sekejap tengok apa lagi bahagian fungsian ada ni. Okey, bahagian fungsian jualan. Okey. Bahagian fungsian jualan adalah satu bahagian fungsian yang paling penting sekali lah. Kalau tak menjual mana nak dapat hasil kan? Okey, jualan merupakan satu transaksi yang memberi nilai tambah dalam memenuhi keperluan pelanggan dan memberi manfaat bersama kepada penjual dan pembeli. Okey. Sebab di bahagian fungsian jualan inilah bagaimana syarikat ini menetapkan jumlah sasaran jualan. Okey. Nanti kan kamu sampai bulan 3 kan kamu masih tingkatan 4 kan? Okey. Pada akhir bulan 10, bulan 11 ni dah habis dah silibus. Silibus mesti dah habis dah kan? So naik bulan 1 nanti hingga bulan 3 tu selain daripada buat ulang kaji, kita akan buat rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan kiranya latihan lah membuat rancangan perniagaan sebelum kamu buat yang sebenar pada hujung tahun. So form 5. Okey, tujuan bahagian fungsian jualan. Berikan cikgu tujuan bahagian fungsian jualan perempuan pula kali ni. Fina. Apakah tujuan bahagian fungsian jualan? Yang pertama, memastikan jumlah sasaran jualan yang telah ditetapkan dalam objektif perniagaan tersebut tercapai. Okey. Yang kedua, Semua
Semua staf bahagian ini perlu mengetahui dan memahami undang-undang yang melindungi pengguna. Memahami jenis perniagaan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Lagi? Staf yang berkemahiran dan berkebolehan akan bertanggungjawab untuk menjawab pelbagai soalan. Okey. So dia ada 3. So ada 3 bagi tujuan. Yang pertama, pastikan jumlah sasaran jualan tercapai. Kan? Bagi memenuhi objektif perniagaan lah. Okey, maksudnya jumlah sasaran jualan tercapai. Sasarkan 100,000 sebulan untuk hasilkan tudung. Okey, tercapai. Yang kedua, pastikan semua pekerja bahagian pengurusan jualan ni faham undang-undang yang melindungi pengguna. Okey, dan jenis perniagaan yang dibenarkan. Contohnya kalau syarikat tu mengeluarkan kosmetik kan? Kosmetik, okey, nak buat krim cerah lah, krim kurus lah. So kenalah faham undang-undang ataupun faham undang-undang. Undang-undang tu tak boleh guna bahan terlarang, bahan yang memudaratkan pengguna. So bahagian ini juga bertanggungjawab terhadap perkara tersebut. Okay, yang ketiga, bahagian ini juga yang akan menjadi orang yang akan menjawab segala persoalan yang ditimbulkan oleh pengguna. Okey, selain dia nak macam contohnya lah, kadang-kadang kan kadang-kadang ada orang call, macam cikgu ada orang call. Hello, saya dari Astro. Okey. Astro, encik ada masalah apa-apa? Astro, siaran Astro. Kemudian sambil-sambil dia kata tanya ada masalah apa, dia cakap macam ni pula. Encik, kita pun ada tambahan program, encik boleh tambah, okey, bayar sekian. Okey. So itu adalah kalau orang yang call macam tu, itu adalah daripada bahagian fungsian jualan. Dia nak menarik pengguna untuk membeli. Mula-mula buat tanya masalah kita. Kemudian dia nak pengaruh kita untuk beli produk yang seterusnya. Okey. Kemudian peranan bahagian fungsian jualan. Okey, sebutkan peranan bahagian fungsian jualan. Hamdah? Peranan bahagian fungsian jualan. Memainkan peranan untuk menjawab pertanyaan pelanggan berkaitan dengan barang yang dijual. Okey. Lagi? Yang kedua, membuat jualan secara bersemuka atau secara dalam talian. Okey. Yang ketiga, menyediakan sebut harga atau jangkaan harga barang yang dikehendaki oleh pengguna. Okey. Yang keempat, melakukan rundingan dengan pengguna berkaitan dengan diskaun dan terma jual beli. Okey. Yang kelima, memberi nasihat teknikal kepada pengguna. Okey. Yang keenam, merancang dan mengurus masa yang bersesuaian untuk membuat promosi jualan. Yang ketujuh, menyemak dan mengemaskini rekod pengguna supaya mudah untuk menghubungi pengguna. Okey, so ada 7 So bila kamu baca perniagaan macam ni lah, tak boleh nak kata apa dah. Perniagaan ni benda yang fakta, dan bila dia persembahkan buku teks ni macam ni, dalam bentuk perenggan. Okey. So kamu kena keluarkan apa fakta yang ada. Okey. Yang pertama, menjawab pertanyaan pelanggan berkaitan barang yang dijual. Itu fungsi peranan fungsian jualan. Okey, kita call. Contohnya kita beli kasut. Kita beli kasut, tengok kasut tu apa benda ni kasut ni. Ataupun kita beli barang elektrik, tiba-tiba tak tahu pula nak pakai. So bila kita call, bahagian fungsian jualan akan jawab berkaitan barang yang dijual. Yang kedua, dia juga membuat jualan secara bersemuka ataupun dalam talian. Kalau yang nak jual-jual tarik pengguna, itu bahagian ini. Kemudian sediakan sebut harga atau jangkaan barang yang dikehendaki oleh pengguna.
Okey, contoh kita call apa kita call Telekom call Telekom, kita nak pasang Unify kat rumah. Okey, kita call, kita kata hello encik, saya nak tahu encik apa package yang package Unify yang ada untuk saya beli, okey, saya langgan. Okey, so dia bersebut lah, okey, ini package RM89.99, RM129, RM149, 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, 800 Mbps. Okey, dia sebutkan harga ataupun pelanggan rasa keliru kan nak beli yang mana. So dia akan tanya pula, okey, berapa bajet encik ni untuk untuk ambil Unify? Adakah encik pelanggan, adakah encik pengguna internet yang heavy? Maksudnya selalu guna internet siang, malam, pagi, petang? Okay, so dia akan bagi jangkaan harga. So ini adalah bahagian fungsian jualan. Kemudian dia akan melakukan rundingan dengan pengguna berkaitan diskaun. Samalah. Mungkin dia kata, okey, kalau encik beli ni, encik akan dapat diskaun. Sekarang kita tengah mengadakan promosi. Okey, itu juga bahagian fungsian jualan. Kemudian memberi nasihat teknikal pada pengguna. Macam tadi lah. Okey, ada masalah barang yang dibeli, akan bagi nasihat teknikal lah. Mungkin kita tak tahu nak guna barang tu macam mana. So ada orang yang berperanan untuk memberi nasihat teknikal. Okey, seterusnya merancang dan mengurus masa yang bersesuaian untuk membuat promosi jualan. Okey, mereka akan keluar ke tempat tertentu untuk buat promosi jualan. Kadang-kadang pergi pameran, buat pameran barang elektrik, ambil kadang-kadang ada dekat tu, kat mana kat mana yang kat KL tu, apa tah, dekat-dekat dengan lupa lah, lama dah tak pergi KL sejak PKP. Apa tu? Bukan Loyat tu. Ya Allah, aku. Apa yang besar tu? Congkit. Yang atas dia ada Hotel Citytel tu. Apa? Sogo. Bukan KL Central. Bukan Sogo. Yang atas dia ada Hotel Citytel. Apa bawah tu? Mid Valley. Mid Valley kan. Kan dalam tu kan ada dia punya showroom dia. Kadang-kadang kat situ ada tahu, ada pameran barang elektrik. Cikgu pernah pergi situ. So kat situ ni yang pergi situ ialah orang bahagian fungsian jualan. Promosi. Kemudian menyemak dan mengemaskini rekod pengguna. Okay, ini pun bahagian fungsian jualan supaya senang nak hubungi pengguna. Mungkin pengguna-pengguna yang setia, asyik-asyik beli dengan dia orang kan. Okey, ini contoh bahagian jualan. Ini bahagian ni lah, jual durian. Okey. Sekejap, durian. Okey. Okay. So kalau yang pekerja yang berkemahiran yang boleh menerangkan tentang produk, itu ialah pekerja bahagian fungsian jualan. Okay. So kamu tak confuse lah, nanti kamu pergi dekat mana pasar raya ke mall ke, tengok orang ni duk menjual kan. So kamu tahu dia ini adalah seorang pekerja bahagian fungsian jualan. Nama pun salesman, sales girl kan. Okay. Dan akhir sekali, bahagian fungsian yang terakhir sekali ialah bahagian fungsian khidmat pelanggan, iaitu keupayaan dan kebolehan organisasi perniagaan dalam menyampaikan produk untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan melebihi daripada tahap yang mereka harapkan, dan perkhidmatan diberikan berterusan secara konsisten. Biasanya bahagian fungsian khidmat pelanggan ni dia maksudnya di luar daripada urusan jualan kan. Khidmat selepas belian. Okey. Apa-apa je yang kamu masalah yang timbul, biasanya kita akan call bahagian fungsian khidmat pelanggan. Contohnya kalau kad bank kita hilang, kad ATM kita hilang, kita call bahagian khidmat pelanggan. Okey, apa tujuan bahagian fungsian khidmat pelanggan, Liana?
Yang pertama, memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Okey. Yang kedua, memastikan pelanggan akan mendapat perkhidmatan yang baik. Sekali ni. Okey. Yang ketiga, bertindak dengan melantik dan meletakkan staf atau pekerja yang bersifat positif untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab pada bahagian khidmat perkhidmatan. Khidmat pelanggan. Pelanggan. Yang keempat, memberikan nasihat secara terperinci dan maklumat kepada pelanggan. Okey. So dia lebih kepada bentuk perkhidmatan secara nasihat lah. Okey, nasihat itu perkhidmatan selepas jualan biasanya. So pekerja yang bekerja di bahagian khidmat pelanggan ni kenalah pekerja yang sentiasa positif kan, yang pandai berkomunikasi. Okey, tak adalah bila kita call, "Encik, saya punya ni ada masalah." "Encik kenapa tak tahu ke? Tak erti buat sendiri ke? Tak erti ke? Bukan ke?" Kan? Dia pula yang marah kita. Tak boleh macam tu. Dia mestilah pekerja yang positif, yang pandai berkomunikasi, yang bekerja di bahagian khidmat pelanggan. Okey, ni contoh. Tak pernah beli pun apa benda ni. Bahijah Zakaria. Okey. Konsep pelanggan ialah tetamu VIP. Okey, apakah peranan bahagian fungsian khidmat pelanggan? Okey. Dia punya peranan ni sikit saja, iaitu menjawab pertanyaan pelanggan berkenaan barang dan perkhidmatan. Yang kedua, menyediakan pakar untuk memberikan maklumat mengikut kehendak pelanggan. Okey. So bahagian ni sebenarnya sangat penting untuk memastikan bahawa barang jualan ataupun perkhidmatan yang diberikan itu memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan lah. Maksudnya bukan setakat dah beli, dah habis. Beli barang elektrik, tiba-tiba balik rumah tak boleh guna, lepas tu habis. Okey. Pengguna tak dapat hak dia untuk tahu lebih tentang barang yang digunakan. Mungkin sebenarnya bukan rosak pun, tapi sebenarnya tak tahu bagaimana cara nak menggunakan. Okey. So itulah peranan bahagian fungsian khidmat pelanggan. Okey. So setakat ini kita punya kelas hari ini. Okey, jangan lupa kamu ada projek. Projek apa? Lupa dah. Projek apa dah? Projek apa? Yang buat nota apa tu? Cikgu pun dah tak ingat. Nota poket. Dah siap ke? Belum kan? Belum. Projek nota poket. Okey. Jangan lupa projek nota poket. Yang ringkas-ringkas. Buat ring boleh, buat apa pun boleh, suka hati. Okey, cikgu nak tengok projek nota poket. Projek nota poket terbaik, lupalah itu. Okey, hari tu yang quiz tu nanti naik sekolah kamu naik 18 hari bulan kan? Kan, betul tak? Betul. Nanti pemenang kuis hari tu cikgu akan bagi hadiah. Okey, kemudian projek nota poket terbaik. Cikgu bagi 3 orang lah. 3 orang mempunyai nota poket perniagaan terbaik. 3 orang cikgu akan bagi dia hadiah, insya-Allah. Ingat tu janji cikgu. Pastikan siap. Tempoh masa untuk siapkan nota poket ialah sehingga kita sehingga tak adalah hujung tahun yang bulan 10, iaitu pada hujung bulan 10. Sebab hujung bulan 10 ni kita dah siap dah pun. Kita dah habis syllabus dah. Hujung bulan 10 itu pada hari Ahad 31, hari Jumaat 29 hari bulan 10. Kau? Korang tak ada kerja apa lagi kan? Okay. So projek nota poket sehingga 29 hari bulan 10 2021. Tolong hantar 3 terbaik, nota poket terbaik, cikgu akan bagikan hadiah. Okay. Sebagai galakan kamu. Yang tak siap, kena siapkan juga. Tapi tak ada hadiah lah. Hadiah dia ialah sebuah senyuman je. Okay, ada apa-apa soalan tak?
Sebuah senyuman cakap Cikgu Mahfirah kata senyuman je. Okey, ada tak soalan nak tanya? Cikgu stop recording je.